Okay, so sekejap, nervous ni lama tak buat Zoom. Nama Munaibah Ma'amata, panggil Nebah. Terima kasih May jemput share pasal benda ni sebab selalunya kalau Nebah nak buat sharing ni on my own, dia macam tak akan buat lah sebab dia rasa macam alah, it's me trying to beranak normal, so it's nothing much. That's what I thought about it lah awal-awal. So macam lepas tu Dila pun ajak share, May pun ajak share, so I keep on sharing bila ada request. So hari ni thank you May sebab request. Sekarang ni Nebah nak cerita pasal pregnancy and birth. Actually sebelum ni pregnancy tu satu topik, birth tu satu topik, postpartum tu satu topik, and then child care lepas tu pun satu topik sebab dia topik yang sangat besar. Tapi sebab May nak cover both, so Nebah akan cuba cover on my apa yang Nebah dah lalu and macam mana Nebah go through that. Okay, so overview untuk, boleh start Nebah start so overview. Untuk dapat anak yang pertama, Nebah miscarriage 2 kali before Abang Bunyamin. So waktu nak dapat dia, lepas dapat dia, because of bila jumpa doktor cakap the chances untuk you gugur lagi sekali tinggi sebab you dah 2 kali gugur. So I think I made the biggest decision in my life jugalah kan, sebab masa tu kan career agak penting sebab you just baru habis belajar, you memang semua tengah kerja kan, kawan semua tengah baru launch orang punya career kan. So I quit that and duduk kat rumah je bed rest, and for me benda tu macam ada a little bit culture shock and dia kacau how I feel ataupun I punya emotion masa mengandung. So bila I lalu dia punya labor and I lalu dia punya after delivery punya stuff, memang nampak kesan dia dekat anak. In a way, anak tu dia senang snappy juga macam mak dia waktu mak dia tengah pregnant, and anak tu dia macam sangat sensitif lah, dia macam sikit-sikit sakit. Lepas tu kita pun first time mom lari-lari masuk ER, so it's like macam sangat busy punya benda sebab you touch put tangan nak handle dia je. So bila dia duduk dekat NICU lama, dia tak boleh letak, bila letak dia bangun. So selalunya pukul 3 pagi party at my crib, dia nangis. So kita kena duduk dengan dia, kita kena pegang dia, you know, that kind of stuff yang macam kadang-kadang dia nangis, kita tak tahu nak buat macam mana nak bagi dia berhenti sampai dia macam macam ni ke jadi mak, you know. So kat situ the first anak ni Nebah tak ada any help of oil. So kalau ada pun dia is just like macam knowledge of masih ada lagi 8 lagi pasukan yang bermain. Knowledge of parenting. Knowledge of parenting tu kadang-kadang is just a knowledge, tapi bila you tahu benda tu, you nak buat, kadang-kadang bila you nak implement tu dia somehow kadang-kadang susah kan. It's easier to say than done. So untuk baby nombor 2 pula, since yang first tu dah insecure, lepas tu dah tak ada duit, you know, I quit my job without any plan. No saving, no houses, no nothing tau. So bila dah dapat mengandung kali kedua ni, I macam try to get back in that job, tapi badan I tak terima benda tu. So macam bila I buat kerja, I banyak berdiri, placenta previa, placenta dia sikit-sikit jatuh. So macam kaki jadi bengkak-bengkak, bila lama sangat berdiri sakit belakang. Dan ni I tak kenal oil lagi, so Google je lah kan. Kaki baring tinggikan, you know, that kind of stuff yang memang zaman dulu ni benda lah. Lepas tu baby nombor 2 ni guna oil untuk beranakkan dia. Surprisingly the delivery is smooth, and I punya postpartum yang selepas compare dengan yang first tu dia sangat lain. And my husband pun notice yang I punya emotional state tu tak macam yang first. So kat sinilah salah satu sebab dia pun say yes to the essential oil. So untuk yang kat baby number 3 ni pula, surprisingly
dia sangat lain dia punya experience daripada nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 1 tak boleh kerja langsung, baring terbaring atas katil. Nombor 2 try nak kerja tak boleh, boleh sikit-sikit rehat, dia macam kena kejap rehat, kejap kerja, kejap rehat, kejap kerja. Yang baby nombor 3 ni boleh mengajar, berdiri, tak berhenti cakap. A lot of things I did waktu mengandung anak ketiga ni, and dia punya, oh yang ni sama je lah sebab dua-dua ni dah jemput all. Okay, so kat sini Nebah cerita, okay yang ni Nebah punya experience, so Nebah kumpul-kumpulkan Nebah punya experience supaya I boleh share dekat you apa actually phases yang ada bila kita pregnant. So bila you pregnant, kita anak kita rasa apa kita rasa, and the more I learn about essential oil, the more I know yang bila you jadi mak, you tak boleh simply rasa apa you nak rasa. Sebab katakanlah you tengah drive, lepas tu tiba-tiba ada orang potong kereta depan you, lepas tu macam, ui apa ni, aku tengah drive marah-marah. Sebab biasalah aku macam ni, aku tengah marah, aku sebab dia buat pasal, I have the valid reason untuk marah dia. Tapi bila you feed on that emotion of anger, anak you pun sama-sama marah. Apa mamat ni lalu depan kereta aku, dia join sekali apa yang you rasa sebab you share the emotion. Sebab energy travel, whatever you feel, you sedih apa-apa dekat office ke, you sedih apa-apa dengan you punya husband ke, dia pun rasa juga. So untuk ingatkan first pregnancy ni bah, I have to quit the job. Tak adalah I decided to quit the job. Tapi dia macam, betul ke apa aku buat ni? Betul ke aku pilih begini? Macam mana aku nak cover dia ni? Apa jadi kalau tiba-tiba like aku tak ada? Kalau dia tiba-tiba accident ke apa? You know that kind of stuff, macam running like a broken tape recorder. It's like lagi-lagi bila you know kan barang-barang nak dapat barang-barang macam baju baby cantik, nak beli dia punya crib, benda tu kan quite expensive juga kan, lagi-lagi kalau yang macam cantik kan. So yang tu somehow dia buat rasa tak ada financial freedom. So for me yang sebelum ni have the ability to, if I nak something I boleh beli sebab I kerja, tapi bila I dah let go of my job, I punya emotion tu dia macam berbau tau. So I end up nampak sangat dia punya anger dan frustration tu bila baby tu lahir. So untuk anak yang kedua, pula, sebab I tahu I tak boleh cepat snappy, so dia pun tak senang snappy. Macam abang dia ambil barang dia pun macam pandang je, dia macam okay je. So dia nampak tahu beza anak pertama, anak kedua dengan anak ketiga, nampak macam copy paste of whatever I did waktu tengah the phase. So macam untuk birth pula, you have to understand the phase, apa yang jadi, and you kena embrace. Okay. Sekejap siapa yang kat sini tengah, I nak buka chat, siapa yang kat sini tengah tunggu nak beranak tu? Can I like buka chat sekejap. Adakah diorang dekat sini? Diana tu yang kat tangan. Coba je kat tangan. Dah berapa bulan dah tu? Diana. Baik. Okay. Pregnant early stage, anak pertama ke anak kedua? Selalunya anak pertama dia excited. Anak kedua dia anak ketiga. So dah anak ketiga pun okey lah kan? Okay. Cuma takut tak waktu nak masuk labor room, nak push tu, selalu tak kena marah dengan nurse? Tahu tak actually apa yang jadi waktu waktu korang transition tu, yang korang tahu sakit tapi tak tahu apa nak buat? Yang tu maksudnya you kena understand the phase and embrace it. Dia macam kena belajar cara nak bernafas supaya tak terkoyak. Anak kedua. Supaya bila so kat sini selalunya mereka buat another class untuk cerita macam mana nak beranak je.
which is Neba tak akan sentuh lagi untuk ni sebab just nak bagi tahu kalau in general lah, yelah, secara kasar nak bagi tahu kita ada dua jenis. Let me stop sekejap share. Kita ada dua jenis, okay, katakanlah ni kita punya perut, korang nampak kan? So kita ada dua jenis muscle. Satu muscle yang pergi macam ni, satu lagi muscle yang pergi macam ni. So if you ada balloon, alamak. So apa yang jadi first is you punya muscle tu dia akan buka dulu. Dia akan buka dulu you punya perbukaan tu dengan tarik ke atas. Dia macam ada dua muscle work together. Tapi kalau you keraskan badan waktu contraction, dia akan bagi you lambat buka ataupun lambat dilate. So selalunya akan ada memori yang tak berapa nak indah. Masuk rasa macam nak beranak, masuk hospital. Lepas tu tak buka-buka. Lepas tu naik atas ward. Lepas tu bukaan slow. So benda-benda tu kalau you salah bernafas, dia akan melambatkan lagi you punya dilation. So bila you tahu apa jadi, you boleh embrace it. Sakit tapi dia ada cara macam mana nak kasi kurang sakit. So yang tu nanti maybe next Zoom kot. Okay. Then kena tahu postpartum ni siapa rasa beranak nanti jagalah. Okey je. Sebenarnya waktu mengandung pun dah ada benda yang kita kena tahu. Waktu kita beranak pun ada benda yang kita kena faham macam mana badan kita function. Bila ada contraction baru kita push, and kita tak push seorang-seorang. Bila kita contraction, anak kita pun sepak kaki dia supaya dia pun keluar juga. So it's like you are in this together dengan baby tu, and you have to communicate dengan baby tu. You kena cakap, baby jom kita nak keluar dah ni, sama-sama. Are you ready? Dia kena macam ada communication yang macam tu, and bila baby tu ready, dia akan keluar. So yang tu satu benda. Bila you dah keluarkan baby tu pula, dia nak biasakan diri dia dengan dunia baru yang sebelum ni bagi dia selesa je dalam perut mak dia. Semua macam kena peluk je dalam perut mak dia. Sekali bila keluar, it's a whole new thing. Sebabnya teringat zaman dulu bila masuk labor room. Kenapa Mei? You kena lama ke buka tu? Dia punya dilation tu lama ke Mei? Okay. So bila So bila baby dah keluar, dia nak kepastian yang dia still selamat. Macam mana you punya role as a mom nak bagi tahu dia selamat? Salah satunya is dia kena boleh minum susu. So kalau you tak ada knowledge untuk minum susu, macam mana you nak bagi dia rasa selamat? So nursing is another thing. Nursing pula dia sangat delicate. Kalau you tersalah, you akan sakit, baby pun akan sakit. Lama-lama dua-dua tak nak buat dah. Macam susah tak ada sebab tak ada demand. And baby tu tak nak minum, reject sebab tak keluar susu. Isap tak keluar. So yang tu dia dah ada macam glitch lah, you can say. Lepas tu bila dah nak bagi susah, you pun nak kena fikir you punya postpartum care dekat diri sendiri. Macam kena urut ke tak, kena barut ke tak, macam mana, siapa nak tolong jaga sementara you heal. Yang tu kena tahu nak buat apa supaya you tak rasa sorang-sorang. Sebab at the end of the day, anak tu adalah benda yang datang dekat kita untuk macam it's a bundle of joy. Bundle of joy yang supposedly to be shared. So selalunya kat sini role bapa ataupun role CL kan? Apa nama tu CL? Confinement lady. I teringat clearance apa pula. So the role of them sangat penting supaya you boleh jaga diri you dengan you boleh jaga anak you. Okay, so let me share you bila you
mengandung, you ada excuse untuk ada 9 bulan of spa. So physical changes ni biasalah. Kalau you awal-awal mengandung, ada orang ada alahan, ada orang tak ada alahan. Ada orang okey je, ada orang susah first trimester tu muntah-muntah. Okay. Lepas tu you kena tahu daripada emotional side. Kita sadly membesar dalam culture yang kalau you nangis, you lemah. Betul tak? And kalau anak kita nangis pun, kita akan senang dia cakap, dah cukup jangan nangis, dah besar. So, in a way, you kasih dia tak dapat rasa apa yang dia boleh heal. Sebab you cannot heal the pain yang you refuse to feel. Contohnya bila you marah sangat, tapi you tak naklah marah, you tak boleh heal benda tu sebab you refuse nak rasa benda tu. And bila you refuse nak rasa, selalunya it's gonna be there. Dia akan ada dekat situ. So, lagi satu point you kena tengok adalah hormon. Contoh, kalau you tak tahu apa hormon buat dekat you akan jadi confused. Saya bagi contoh ini in a nutshell tau. Bila you mengandung, kita ada progesteron yang sangat tinggi. Progesteron ni akan buat rasa you nak support sesuatu. So which is baby lah waktu tu. So masa ni you akan ada banyak sangat benda yang you nak tahu. Anak first trimester boleh tak makan ni? Boleh ke buat macam ni? Boleh ke buat tu? Sebab you ada rasa nak support baby. Oh jalan kena pelan-pelan. Tak boleh ada baby ni. You akan memang the supporting role. Tapi bila baby nak keluar, rahim tu nak kecut untuk baby tu keluar dengan laju ataupun you punya labor time tak lama sampai 2-3 hari, you kena ada estrogen. Estrogen pula hormon yang akan buat you rasa macam self-empowerment. You yourself, it's like, I'm good, I'm beautiful, I have a goal. Ini bukan supporting role, tapi role yang nak keluar and support people. In a way yang macam laki punya energy lah. It's like you want to do something with you. Tapi bila dua hormon tu tengah clash, satu tengah tinggi kan, tiba-tiba turun, you akan selalu end up dekat labor room rasa, kenapa aku ada kat sini kenapa aku nak lalu balik sakit macam ni kenapa aku mengandung in the first place. Dia akan rasa macam tu. At least for me lah, bila dah nak dekat akhir macam dah nak keluar, kejap lagi keluar, dia dah rasa macam apa benda ni, kenapa aku mengandung lagi, you know that kind of feeling. Lepas tu bila baby tu keluar, you kena untuk dia still keluarkan, you know, the uri semua tu, estrogen tu pun still kena tinggi sebab dia nak kecutkan rahim. Tapi pada masa yang sama, dia kena naikkan balik progesteron untuk dapatkan susu juga. So kalau you hairwire benda tu, waktu you punya postpartum tu, you akan rasa confused sangat. Aku rasa aku tunggu anak ni, aku sayang dia. Tapi bila dia menangis, you rasa macam tak nak dengar dia nangis. Sebab hormon ni tengah tak betul. So in a way, benda ni penting supaya you punya husband pun patut tahu benda ni supaya dia tahu. Sebenarnya kalau progesteron dia belum naik lagi, tolong dia. Kat sini boleh tolong dari segi EO, boleh tolong dari segi jagakan kejap, boleh tolong dari segi CL, boleh tolong dari segi panggil kawan suruh tolong. You need to seek help sebab you are not yourself waktu tu sebab of the hormone. And tak ramai, I think bukan semua orang ada hormon yang macam lancar yang macam sangat balance, yang macam selalunya orang tu you boleh tahu kalau dia period sama setiap hari, setiap bulan, and then dia tak ada period pain. Yang tu one of the ways kalau you tahu hormon ni balance ke tak. Tapi bila dah mengandung, dia dah lain pula. Dia macam, dia ada things yang sometimes you question yourself. Tapi sebenarnya it's not you questioning yourself, but it's the hormone talking. Okay, yang ni panjang sikit cerita pasal hormon ni.
Okay, tapi at the end of the day, all through of that pregnancy, you can enjoy every little step. Sebab even you ada anak ketiga ataupun anak keempat, semua tu akan berbeza. Semua tu akan lain-lain. Individuality diorang pun akan lain-lain. Diorang time macam Neba, anak first tu rasa susah sangat waktu mengandung. Waktu mula nak beranak pun rasa susah. Waktu nak jaga dia pun rasa susah. Yang kedua, dia susah mengandung, senang beranak. Yang ketiga, senang mengandung, senang beranak, senang jaga. So, benda tu, kalau you tak stop and macam appreciate it, you tak boleh rasa the enjoy yang benda ni sekejap je. And selalunya these two shall pass, whatever yang you tengah rasa, at the end of the day, dia akan habis juga. Okay, so yang tu, so jom kita tengok the babies. So making through the journey with different resources. Okay, ni Abang Bunyamin. So tak ada all, no knowledge, just tahu pasal gentle parenting. Susah nak practice bila you are using your conscious mind, dia sangat susah nak practice. And then bila you use your ilmu dengan conscious mind, dengan oil, dia rasa easier. So kat sini, waktu dia punya kan I cakap no oils, no knowledge kan. Kat sini I tak ada knowledge pasal emotion yang bila I held on to my anger for too long sebab let me share how I feel throughout my pregnancy. I kan kerja, I boleh beli apa I nak, and bila I stop my job, it's like macam one source of income I dah tak ada, and I duduk dekat rumah aje. Tapi untuk orang yang dah biasa bekerja, duduk rumah tiba-tiba tu dia rasa pelik, dia jadi macam culture shock. So I start risau. Satu I risau pasal betul ke aku ni boleh mengandung since dah 2 kali gugur kan. And yang 2 kali gugur tu boleh ada drama dia jugalah. Yang first tu dia keluar sendiri dengan kantung, ada bleeding, lepas tu kantung tu keluar. Memang nampaklah amnion sacs dia yang bendali tu ada baby dekat dalam. Yang second tu air ketuban pecah and then basah and then bleeding, drama waktu tu kita orang and then naik ambulance tau, kena admit sebab bleeding too much. So untuk yang ketiga ni I risaulah, betul ke aku ni boleh mengandung? Tu teringat replay, tak boleh mengandung. So duduk rumah, lepas tu bila duduk rumah bangun pagi macam pandang dinding. Aku nak buat apa ni? Sambung tidur. Pandang dinding, sambung tidur. 2 minggu, 3 minggu dia macam sakit otak macam tak boleh ni apa aku nak buat. So kat sini I macam struggle dengan diri sendiri. I tahu I nak baby tapi I tak tahu macam mana nak handle I punya kerisauan yang thinking too much. And then bila I dah risau sangat, I mulalah dia start rasa macam apa benda tu dia start rasa marah. Bila you start risau, lepas tu you tak boleh buat apa-apa, you akan start rasa marah. Sebab let's say I cakap I risau pasal things yang I tak boleh provide. Padahal benda tu tak jadi lagi kan. You are thinking about things yang tak ada pun lagi. Lepas tu you marah. Bila you marah, you akan rasa sedih. Sebab at the end of the day, at the end of the marah tu, sebab still you tak boleh buat apa-apa, you akan sedih. Bila you sedih, you akan try jadi orang yang bukan diri you. So macam let's say I make the decision untuk quit, takkanlah I nak rant dekat my husband ni kan, yang macam tak boleh lah ni. Lepas tu nanti macam in a way dia akan buat I rasa macam tak bersyukur sebab you nak anak and then you nak to think at the same time. Tapi it's in my head tau. So contohnya seminggu dalam 3 kali di replay. Lepas tu nanti I cubalah buat benda lain. Meaning I tak deal pun dengan emotion tu. I macam okay, tak apalah kita buatlah benda ni. Tak apalah kita buatlah menjahit. Tak apalah kita masaklah. Tapi I tak deal dengan benda tu. So kalau TCM, Chinese Traditional Medicine, anger yang you tak deal akan pergi kat liver. Contoh yang you boleh tengok dekat anak you adalah dia akan jaundice lama,
Yes, budak ni sangat prolong jaundice, 3 bulan turun naik hospital, ambil darah, ambil urine, semua dah buat apa? Mandi inai. Cerita sikit apa kalau Kunang kita buat mandi inai, mandi daun senseh. Semua I dah cuba, tapi dia macam tu juga, letak aloe vera, macam-macam lah, tapi tak turun. So bila I dah tahu oiling kan, I nampak it's anger. Lepas tu I macam stop, I tanya diri, apa yang aku marah sangat? Sebab budak ni baby ni dia suci lah. So it's like I punya anger tu store dekat I punya liver and also dia punya liver. So bila baby tu lahir, dalam perut dia ada bilirubin, dia benda kuning yang dalam perut baby tu. Tapi bila baby tu keluar, dia kena keluarkan semua kuning dalam perut dia sebab dia dah tak perlukan kuning tu bilirubin. So sebab tu baby kalau dia kuning ataupun dia awal-awal tu dia kena berak yang color yellow tu kan. So itu bilirubin. Untuk dia boleh buang ataupun bersihkan perut dia daripada bilirubin, dia punya liver kena berfungsi dengan elok. So for me, yang dah ada broken tape recorder of anger dengan diri sendiri, buat dia punya liver tak boleh perform it best. So dia tak boleh nak buang dia punya bilirubin. So somehow it makes sense to me yang sebab itulah dia punya jaundice lama. Now, I tak tahu tau benda ni. I realise ni lepas I dah kenal oil and I dah dapat anak kedua and I look back, mana datang dia punya root source of eczema, sebab I tak ada eczema, I tak tahu macam mana rasa eczema. So, and bulan 5, umur dia ke 5 bulan, dia dapat eczema. Eczema again, anger. Remember, I never deal with the anger. Betul tak? So dia bagi I kan macam baby specimen yang untuk I belajar. So at the end of the day, I boleh share balik what did I do wrong supaya people don't make the same mistake, ataupun at least you can do something about it. So if you are angry, just be angry, not like macam pergi menjerit ke apa ke, but dia ada cara nak lepaskan dia, yang tu kita boleh belajar next class lah, emotional release. Sama Noah pun jaundice lama, so relatable anger tu. Yes, the first thing about emotion ni, you kena berani untuk look back. Berani in a way, since kita dah train supaya jangan lemah, bila kita berani nak pandang balik diri kita yang kita tak nak, kita akan jadi lemah. So whatever it is yang you nak pergi tu, dia akan jadi benda baru. Kita memang tak akan suka benda baru sebab kita takut dengan benda tu. So you end up takut dengan you punya own self yang you simpan. Tapi selagi you tak buka pintu tu, you ambil dia balik. It's part of you. Selagi you tak ambil dia tu, selagi tu dia tak akan boleh solvekan things properly. So I tak tahu pasal oil Abang Bunyamin ni. So anger dalam Chinese traditional medicine pun, liver function pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Yes, 1 sampai pukul 3 pagi lah dia akan menjerit. Menjerit tengah-tengah malam start garu. Because liver nak bekerja. Dia nak bekerja tapi tak boleh kerja. Liver salah satu function, salah satu tujuan liver adalah tarik toksin dalam kulit, tarik semua toksik tu masuk dekat tempat yang, keluar dekat tempat yang betul, berak ke. Selalu bila dia tak dapat tarik, malam-malam antara pukul 1 dengan 3 ni I tanya kawan I lah yang ada eczema, dia kata panas sangat malam-malam mesti panas, rasa nak garu and rasa tak selesa. Sebab masa tu time tu dia kerja, tapi dia tak boleh bekerja, dia dah clock dengan emotion of anger, dia dah tak boleh nak buat dia punya kerja, tapi dia still nak buat, so dia dump je kat mana yang dia boleh. So dekat kulit lah, dia jadi mangsa. So in a way, even if you apply anything, dia macam never really solve any problem. So you just apply on it, you never really fix the real reason. Okay, so to make it short, lepas I tahu Bunyamin punya benda macam ni, I buat protokol untuk dia punya liver cleansing. Ada a few oil yang memang I pakai dekat dia routinely untuk kasih dia boleh salurkan anger dia properly. Yang tu kita cerita tempat lain Pak. So nombor dua, I
ada drama juga waktu dia punya mengandung tu. I start kerja kan, yang cerita. I start kerja sebab dah lama ada I think ada dalam 2 tahun career gap. So I start je apa-apa je. So I punya kaji waktu tu. So, I ada master in mechanical engineering. Lepas tu I main bantai je. I think I see myself as someone biasa. Macam tak apalah start je lah kerja apa. So I end up dengan kerja office yang macam 1,800 dapat. So in a way, if you pun rasa diri you macam tak ada apa-apa, orang lain pun akan anggap you macam tak ada apa-apa tau. So I kerja lah kat situ 3 bulan pertama. Biasalah sebab seronok kan, baru nak start kerja balik, baru nak berasa dapat gaji balik. Tak apalah 1,800 tu daripada tak ada langsung kan. Okay. So tapi jadi drama pula. Start bulan ketiga tu tak dapat gaji. Drama, tapi bos suruh datang kerja. Gaji ada minggu depan tak masuk. Gaji ada minggu depan tak masuk. Gaduh drama. 3 bulan kerja, bodoh, gaji tak masuk juga. yang macam pandai sikit dah berhenti lah. Tak datang lah, dia takkan bayar gaji. So kat situ kita orang siap sue the company, masuk pejabat buruh, mahkamah buruh, we win the case. Dia siap macam threaten kita orang like kita jumpa in civil court sebab kalau mahkamah buruh dia akan side on the pekerja lebih daripada employer kan. Lagi-lagi kalau gaji rendah, dia orang akan fight untuk kita orang. Compare kalau gaji 3,000, adalah, I tak ingat lah. Okay, so I naik mahkamah buruh tu dengan perut 6 bulan mengandung. So okay lah, menang the case. Mungkin akan dapat gaji. Tak dapat, saya sekarang tak dapat. Tapi sebab I sempat rasa beranak normal dengan dia. Jamin Caesar, I memang serahkan je diri. Doktor buatlah apa. Buat je lah apa-apa. You nak potong pun potong lah. Macam tu tau. Dia punya tahap yang macam serah aja diri, asalkan dua-dua selamat. Yang kedua ni, I rasa I nak try normal. So I try guna essential oil at the akhir-akhir tu macam 38 minggu macam tu. And I think dia keluar 39 minggu kot. And yang tu memang buat I terkejut and open up the possibility untuk I teruskan. And then bila masuk dalam support group, diorang cerita pasal jaundice. I dah tahu anak I yang first tu jaundice, memang seksa 3 bulan nak layan jaundice dia kan. So yang kedua ni I terus siapkan geranium dengan lemon. Dia ada jaundice awal-awal tapi 3 hari turun. Sebelum pergi klinik, sapu-sapu turun. Sapu-sapu berak. Macam settle senang je. Ya Allah, dulu aku Yamin husband pergi ngintai pokok jiran ada pokok inai, ketuk pintu. Boleh tak nak ambil inai sikit, anak jaundice ni, sampai macam tu sekali. So bila jiran tu tak ada, esok tu nak mandikan lagi sekali. Ketuk pintu tak ada orang jawab, tak ambil. So esok tu datang lagi, ketuk lagi, baru ada orang jawab, ambil. So nampak tak benda tu macam kecah ataupun macam susahnya. Yang Basira ni sapu je, setiap mandi sapu, setiap kali diaper change sapu, settle. And then tak ada pun drama pukul 3 pagi sebab dia tak ada eczema. I have no idea tapi tak ada eczema langsung. Compare dengan abang dia. So abang dia ada food sensitivity, diorang makan benda sama, abang flare, yang ni tak flare. Dilute, baby semua kena dilute. Perut. Kita punya liver belah kanan, atas sikit perut. Tapi I sapu je satu perut dia dengan tapak kaki. Okay, so settle. Dari situ I nampak satu jalan keluar yang I tak pernah rasa tau. So I nak explore the possibility. So waktu tu abang pun dia macam on a diet control punya hidup tau. Maksudnya dia tak minum susu sebab tak boleh, dia flare. Tak makan roti, nanti dia flare. Banyak benda yang dia tak boleh makan. So dia start dengan sayur, dia start dengan nasi, benda macam tu. Tapi kalau kita, anak kita kalau kita keluar, orang suka suap makanan kan. Siapa biasa macam tu? Orang suapkan. Coklat lah dekat anak, orang suapkan. Sebab nampak budak tu comel kan. Lepas tu nampak macam ada gula-gula ke apa ke, nanti diorang suapkan. Tapi budak tu sensitif. Sekali suap, flare terus. Dulu, punyalah susah.
terus buka baju dia, terus mandikan, terus sejuk-sejukkan dia, terus macam sudah nak jadi dia macam tu tau. Tapi bila tengok dekat support group, diorang ada ajar guna lemon, lavender, peppermint. Ada hari tu dia tersalah makan juga, lepas tu muka dia dah start merah tau. Tapi Nebah start lemon, lavender, peppermint, hilang terus merah tu. Dia daripada yang dah macam tu tau, dia salah makan nanti dia start garu-garu kan. Dia daripada yang macam tu terus sambung main. For me, yang ya Allah, yang berapa nak dekat beberapa bulan sebab Abang Bonyamin start eczema 5 bulan, adik Basira lahir dalam setahun 3 bulan. So dari dia umur 5 bulan sampai nak tunggu adik Basira lahir, so start guna oil adik Basira lahir kan. Agak lama tau for me untuk kita orang berdrama, pegang tangan dia, jangan bagi dia garu, pakai socks kat tangan dia. Macam, tapi sapu 3 benda tu dia dah settle. Macam kenapa lah tak ada siapa bagi tahu dekat I ada benda ni tau. I rasa macam tu tau. Macam at one point waktu I dengan Abang Bun tu, kita orang macam memang tukar shift. Sebab dia 1 sampai pukul 1 je dia akan mengamuk kan. Pukul 4 tu dia akan penat baru dia akan tidur. Tapi nanti dia akan bangun balik lah. So I memang ambil shift lah dengan husband. Kita dah pegang. Lepas tu dia pun ada trauma NICU lama sebab dia duduk kat NICU tengah-tengah malam dia nangis sebab mak dia jauh. I have no idea, tapi dia punya trauma tu sampai tak boleh letak. So memang kena pegang dia tidur. So in a way awal-awal sebab anak first okay lah, you rasa best. Tapi bila dah 2-3 bulan macam tu, you akan rasa macam weh, I need my sleep. So Abang Bun LLP saya bukan dekat spine je dekat sepanjang tulang belakang dengan tepat kaki. So bila Nebah nampak ada satu way out macam ni, Nebah akan, and then nampak lagi mudah, Nebah akan explore. So dari situ satu benda macam settle tau. Macam nak beranak normal, tick. Anak eczema flare manageable, tick. Okay, bila dia dah manageable, boleh tak Nebah punya play around dengan LLP tu sampai Nebah train balik badan Abang Bunyamin ni. Daripada tak boleh minum susu, boleh minum susu. Daripada tak boleh makan roti, train badan dia kasi boleh makan roti. Daripada tak boleh makan cheesecake, sekarang dia punya favourite cheesecake. Sebab ada satu masa tu tau, kita orang ada sharing dekat JB tau. Diorang kan standard lah kalau pergi event macam tu mesti ada cupcake, semua-semua tu kan. Abang pun tahu kalau dia makan dia akan flare. Tak bagi dia makan, tapi kita makan lah sedap. Lepas tu time tu tengah tengok sharing kat depan, lepas tu pandang dia ada dekat belakang. Dia tengah pandang tong sampah, tengah ambil kertas macam, kertas apa ni? Kertas wrapping cupcake tu dia makan. Dia teringin sangat tau. I rasa macam, I tak tahu, I rasa sedih tau. Sedih macam, anak aku, takkanlah aku nak bagi dia besar tak merasa kek coklat. Tahu tak kek coklat tu sedap. Lepas tu, I nampak, I takut. I nampak, I sedih and I takut. I takut dia flare. Lepas tu satu, I takut dia, itulah, tapi macam, abang, alah kesiannya abang. I pun ambil dia. I cakap, abang tak boleh makan, tahu kan? Dan tu tak cakap lagi tapi dia tahu. Lepas tu dia macam ni lah. Dia tengah macam ni. Lepas tu, abang. Terus dia baling. Lepas tu, I macam, tak boleh gluten and dairy. Dia punya eczema tak boleh gluten and dairy. Tapi yang dia baling tu kelakar lah. I daripada sedih pun jadi tergelak. Betul. Tapi bila dah buat LLP, I train badan dia supaya terima benda tu. Sekarang ni dia memang bantai makan dah tau. So in a way, I lega. Sebab I tak boleh jaga dia selalu. Contohnya bila dekat babysitter. Kita tak akan boleh pantau. Macam mana kita sayang anak kita pun, tak boleh pantau apa babysitter akan bagi dia makan. So awal-awal waktu hantar sekolah tu dah tak ada. So I train badan dia untuk gluten dengan susu. So sekarang dia dah boleh. I belum train dengan santan. So sometimes bila balik kampung kan ataupun raya kita ada banyak makanan bersantan kan. Nanti dia akan gatal. Tapi walaupun dia gatal, tarik dia ke tepi, buat LLP, hilang, gatal, pipi tak merah, pipi tak merah. Bila buat LLP, pipi dia hilang merah, lepas tu dia sambung main. So daripada jenis yang
I jenis yang fikir lebih sangat, boleh ke ni, dia ni nak makan, dia ni nak makan. Tak apalah makan, mama ada tools. Mama ada tools macam mana nak jaga kalau abang flare, macam tu. So dia macam rasa, tak apa bang, abang go, you explore whatever you want to eat. Mama ada kat sini, apa pun jadi mama LLP kan, macam tu. So macam ada juga a few times, bukan babysitter, sekolah bagi tahu message Nibah kan. Puan, anak puan gatal. Nibah pergi sekolah dia, Nibah buat LLP, lepas tu Nibah balik. Sebab dia dah okay. Yes, so happy, we just need to know how. Ya, waktu tu macam rasa powerful je benda ni. Cuma I think kan ada di hikmah dia lah kenapa I tak tahu awal-awal. Sebab kalau I tak lalu betapa susahnya jaga anak eczema awal-awal tu, I tak akan boleh appreciate apa yang I dapat. I mungkin tak akan ada the excitement untuk share dekat orang kan. You know, I think everything happen is not coincident. Macam mana I gugur dua kali tu, I was forced to berhenti kerja. Maybe kalau I tak gugur, I tak ada reason pun untuk cari essential oil sebab I boleh je beranak macam biasa. You know, that kind of thing. It's like maybe waktu dia jadi tu, waktu tengah susah tu, memang I marah, memang I sedih, memang I rasa buntu. But then again, bila I dah dekat sini, I dah nampak dah, oh, everything is falling into a pieces. So I appreciate it more. So it's like, barulah nampak, oh macam tu ke life. That is how life supposed to be tau. Okay, penat je. So baby yang ketiga ni, so yang first tak boleh kerja, terbaring. Yang second boleh kerja, kena rehat. Yang ketiga ni, kerjalah kau nak kerja macam mana pun, relax je. Tak ada apa-apa. Bleeding tak ada, sakit tak ada. Semua tak ada. Sakit, siapa dia relief? Jalan. Sakit, siapa body ease, settle, boleh berlari main dengan abang dan kakak tu. So in a way, 3 experience yang berbeza ni, if I boleh try balik kan, I would never miss any of it again sebab I boleh appreciate Abang Bun punya experience tak tahu apa-apa, Basira tahu separuh, ya Allah sorry, ni Basira satu Barika tahu, salah ejen nama anak sendiri. Sorry lah ya. Yang ketiga tu nama dia, yang ketiga tu Barika. Yang Barika ni I ada all the tools, cuma nak bawa keluar je. Nak bawa keluar and nampak, oh yang ni okey sikit. Lavender elok sikit untuk dia. Yang ni mungkin lagi elok. Dia dah boleh play around macam tu. Okay. So seterusnya. Okay, so in a nutshell lah Nibah cerita apa yang nak pakai. So waktu pregnant, benda yang paling kena jaga adalah energy. Maksudnya you kena ada energy untuk do a lot of things sambil tu ada human tengah jadi dalam perut. So for me Ningxia, kita orang ada satu phase yang naik motor pergi kerja dekat Cyberjaya, jauh, and then waktu tu tengah peak hour, hujan, tapi still boleh balik tu layan anak dengan happy sebab ada the energy. So for me benda tu sangat penting untuk dia macam bagi my family happy sebab I boleh ada energy untuk layan dia orang walaupun I dah kerja penat siang tu. And pregnancy pun kena tahu apa physical yang berbeza. Contoh waktu awal-awal first trimester, kalau you rasa mual, ada setengah orang peppermint helps a lot, tapi ada setengah orang tak boleh, dia pening. Kalau macam tu kita akan suggest orange. So benda macam ni kan yang macam ada orang boleh oil ni, ada orang tak boleh oil ni. Yang ni support group sangat penting supaya orang yang dah pernah lalu boleh rasa. And waktu pregnant kena jaga emosi. So emosi ada banyak orang share dah sekarang kan, ada emotional release protocol, ada EFT, ada a lot of stuff yang you ada tools yang boleh buat. Cuma jangan simpan lama. So it takes me to know yang I ada masalah anger bila nampak Abang Bunyamin jaundice
dia dapat eczema, dah struggle macam tu, baru I macam oh boleh tengok balik, pusing balik tengok, oh sebab tu ke benda ni jadi. Sebab I tak pernah pun nak deal dengan I punya anger. Sebab I rasa I deserve untuk marah diri sendiri yang tak boleh kerja, yang lemah. I deserve untuk downkan myself yang tak boleh macam perempuan lain yang ada carry sambil mengandung. You know, I buat tu kat myself, and benda tu dia macam like a tape recorder yang rosak tau. Dia akan tape recorder. Amboi, ini zaman baby 90 sangat. Apa? Korang yang baru-baru ni tahu tak tape recorder tu apa? Apa benda ya? Kalau YouTube tu kita kan replay, benda sama je. Yang risau benda sama, yang marah benda sama. So yang tu nama dia pattern. Bila you banyak pergi kelas oiling ni, you akan boleh nampak pattern dekat diri you. And then you akan boleh decide you nak buat apa dengan pattern ni. Pattern ni tak bagi you anything. Dia bagi you lagi sakit, dia bagi orang kat sekeliling you tak selesa dengan you. So why are you holding on to that pattern? Sekarang ni kita ada tools macam nak buang pattern tu. Honestly speaking, susah nak buang pattern tu sebab dia subconsciously yang you tak sedar pun. Tapi bila you ada guna oil dengan secara mindful and you tahu you nak keluarkan apa daripada you punya pattern tu, it helps a lot. Okay, so dalam pregnancy tu kalau boleh ingat 3 tu lah. Jaga energy, you punya physical kena tahu apa yang you nak. So you know you kan jadi mak kan, kadang-kadang you kena at least percaya dekat diri sendiri. Especially you nak pakai oil apa. Contoh, boleh ke pakai oil ni tak ada beranak ke? You know macam banyak je ada oil do's and don'ts. Yes, you boleh follow tapi you know better tau. Ada I punya dalam support group, dia mengandung, dia pakai wintergreen. Wintergreen tu sebab dia sangat sakit belakang. Wintergreen tu helps her a lot. Wintergreen diorang cakap tak boleh pakai kan waktu mengandung. Tapi dia kena pakai dengan common sense lah. Kalau you pakai dekat baby punya perut tapi you sakit pinggang dah, kenapa? Dia kena ada benda tu. Tapi you have to believe in yourself and apa yang you perlukan masa tu. Lepas tu yang you kena ingat adalah waktu beranak. Waktu beranak ni, alamak, keluar pula baby sebelah sana. So, waktu beranak ni selalunya, bukan birth, I think ni pregnancy kot. Awal-awal tu, dia banyak ada fluctuate dengan energy, dengan fluctuate dengan emotion. Waktu you tengah dalam akhir-akhir phase nak beranak tu, selalunya you akan cramp kan, cramp yang balik tidur malam sebab perut dah besar. Bila you baring, you rasa macam sesak nafas kan. Yang tu kalau insomnia ada lavender ataupun Sacred Mountain. Lavender tu ada cara guna dia sapu dekat pusat. And it works. Ada a few days yang macam tak boleh tidur malam sebab bila baring je dia rasa macam so kena mengiring. Bila mengiring pun nanti dia bangun balik sebab dia rasa tak selesa sebab perut dah besar kan. So sapu lavender dekat pusat memang lena sampai esok. And again, kena tahu lain oil akan react differently tapi selalunya waktu insomnia tengah pregnant, lavender dekat pusat works. Okay, Sleepy Jacks ni tablet. I pun ada ambil juga and it's nice. Bolehlah tidur. Sacred Mountain pun works dekat kita orang punya bila dia cramp ni. Selalunya pakai compression socks, kena banyak jalan, makan banana ataupun apply cypress. Yes, kalau tak ada tidur malam sekarang pun boleh juga sebab sekarang kan ada PKP and all. There's a lot of thing happen kan. So kalau you rasa you terlalu risau and you susah nak tidur, then boleh jadi salah satu cara juga. Okay, so bila you dah habis all that, perut boyot dah keluar, postpartum ni pula, jangan lupa sit bath. Sit bath ni ambil garam, letak air panas, letak 1 drop of lavender, duduk dalam tu. Kalau you keluar ikut bawah kan, and ada epi stove yang digunting tu kan, kadang-kadang bawah tu akan rasa panas. So sit bath ni macam sangat melegakan. Lepas tu wound care ni, I ada buat spray bottle Haley, spray dekat bawah tu sebelum pakai pad. And bila you nak bengkung, you sapu Dragon Time. Dragon Time helps a lot support you daripada satu phase ke phase yang lain. You daripada phase beranak adalah satu phase.
bila you dah keluarkan baby tu, you nak heal tu adalah satu phase yang lain. At least bila you ada that support of oil, dia tolong you heal dengan cepat sikit. Yes, drop carpet Haley. Adalah yang ni mungkin nak cerita detail macam ni, ada Zoom yang cerita detail macam mana nak beranak, macam mana nak jaga. So maybe lain pula. So untuk emotional pula, macam yang cakap, kalau you tak dengar betul-betul, tak pause and listen to whatever things in your head, dia akan always run free dalam you punya kepala tau. So macam mana you nak buat? Satu, kalau you refuse to know, kalau you refuse to see, it's gonna be there and dia tak akan jadi apa-apa. Dia akan still ada dekat situ. And the scariest thing about this adalah you boleh inherit dia dekat anak you. And anak you pun boleh inherit dekat dia punya anak. So sometimes bila I fikir balik kan, apa yang I rasa sekarang ni, it's not mine pun to begin with. Maybe it's from the upper generation. So contoh, my atuk, dia I think anak yatim kot, anak yatim. So anak yatim piatu, so it's like sebatang kara yang try to survive dengan his own sweat. So kat situ mesti dia ada a lot of burden yang dia carry. So somehow kadang-kadang kan bila I jadi mak kan, kadang-kadang I rasa macam the burden is too heavy tapi tak tahu apa. So bila I tak tahu benda tu and I buat tak tahu, I tak boleh heal lah benda tu. So bila you tahu something ada yang kenapa aku rasa macam ni ya? Kenapa benda ni aku selalu rasa? Contoh, Nebah bagi Nebah share lah apa yang Nebah pernah belajar Contoh, orang yang selalu dapat breast cancer ni selalunya jalan air dulu sekejap. Sekejap, minum air sekejap. Selalunya single mom ataupun dia punya husband ada affair. And all this while sebelum breast cancer tu ada, dia dah rasa yang dia tak disayangi. And dia selalu rasa tak disayangi. Contoh, dalam seminggu kan dia bagi, dia sorang-sorang kat rumah. Lepas tu husband dia cakap, oh tak boleh balik hari ni, contoh And then dia tahu sebenarnya tak boleh balik sebab kerja mean something else, tapi dia diam. So dia kat situ dia rasa, alah aku tak ada orang sayang aku sekali. Lepas tu lagi 3 hari dia keluar jumpa kawan-kawan dia nampak kawan-kawan dia ada husband again, lepas tu dia nampak husband dia orang lain elok. Lepas tu you rasa, you compare dengan you punya diri again, rasa tak disayangi tu datang balik. So nampak tak benda tu repeat in cycle. So benda tu cukup masa dia akan tak boleh terima dah, apa organ yang dia simpan tu dia tak boleh terima dah, dia akan keluar benda tu. Dia dah macam confused sangat. Sebenarnya ni kita orang kena buat apa ni? Kita kan ada fight and flight punya response kan. Macam kita tahu benda tu, kita tak suka benda tu, kita tahu tak suka, tapi kita tak boleh nak lari, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi you tak suka, so badan you conscious, sekarang ni dia kena buat apa. So bila kita tak put a stop on that and tak aware, kejap, dia tak sayang aku, tak semestinya aku tak boleh sayang aku. Dia kena faham benda tu. And apa-apa yang dia buat doesn't really make who I am. So the first step of self-healing is you kena nak heal juga. And bila you nak heal, you kena aware apa yang you rasa. Contoh, let's say, you validate orang sayang you bila orang sayang you. Tapi orang tak sayang you. Macam mana? Tak boleh lah sebab you have to sayang yourself first kan. So yang tu kita ada banyak sangat oil untuk benda tu. Macam geranium yang boleh promote self-love balik. Bila you dah aware baru you tahu nak buat apa. And bila you dah tahu itu dia punya root cause, you kena slowkan dia. And remember, hidup kita ni tak kira susah macam mana pun, esok mesti matahari naik kan? So it's like bila matahari naik tu, it's always a good day. It's a good day. It's always a start of something yang you yang decide you nak start jadi apa. And habis. Thank you. Yay, 1 jam.
Thank Rasa you so rasa much, macam lari Nat. maraton. I really love your sharing sebab bila kita cakap pasal pregnancy and birth kan, we never discuss like what is the outline tau actually, everyone. So this is like apa? Kira macam in a perspective kita tengok pada semua. It's not just about oils, it's not just about supplements, it's not just about the products that kita guna, tapi kita kena tengok like in general, how you overcome your expectation, and then how you learn from your past, and then use that to improve your future so that benda tu tak akan berulang. And I like what you share about the emotion lah. Sebab bila you tunjuk yang your anak-anak 3 orang kan, memang nampak like one by one, macam you kata lah, one by one problem semua dah di apa? Cross off, tick kan. So alhamdulillah, I'm so happy for Abang Bun, Abang Bun. Sebab dia dah tak ada. So eczema ni pun actually I also want to learn lah sebab my apa? Ni lah tengah bising ni. Dia orang semua macam ada simptom-simptom tu. So I have to like sebab kita selalu tengok pada apa yang diorang makan, apa yang diorang pakai kan. Tapi macam kita terlupa. Sometimes as oiler we forgot that mungkin ada emosi yang stored inside of them that's causing the eczema and all that kan. So thank you so much. I feel like crying when I baca kat esok matahari nak juga kan. I'm not expecting a third child but I am stuck here. Yeah, it's true. I mean, itulah sesi ni kan macam satu sesi motivation jugalah kan. It's not just for kita as a pregnant woman, tapi also for mother, for people yang rasa macam rasa stuck with the current situation right now kan. I'm sure everyone dekat sini mesti ada perasaan yang somehow rasa macam tak dapat nak buat apa yang diorang nak, not seeing what is the future lies ahead of us, trying to be positive every single day, despite of the numbers increasing and all that kan. So thank you so much Nat for sharing your very very informative sharing hari ni. So kalau Sekejap, I sebenarnya salah tau sebab I rasa you nak something else yang macam okay kalau pregnant nak pakai oil apa, kalau nak beranak nak pakai oil apa. I was thinking of something like that tau kan. Betul tak May? I was expecting that too, tapi actually when you share about, bila you ceritakan like jaundice semua tu, you also cerita pasal apa yang you gunakan, cumanya mungkin tak ada dalam slide lah. Tak apa, boleh je. I think actually Nat punya notah dah everywhere, korang boleh search sharing by Nat. Dia selalu ada nota-nota tentang eczema, all that kan. So nanti mungkin kita boleh share pada sesiapa yang nak tahulah produk apa Nat guna for her babies and all that. Okay, so emotion sangat-sangat penting. Please jaga kita punya emosi. Hai Bun. Hai bang. Dia malu-malu. So macam about emotion kan. I know it's a new thing tau. So bila it's a new thing, sometimes kita takut dengan benda tu. And contoh, bila you tak suka satu bau imuk, tak suka satu bau oil tu, you terus akan rasa repel, terus rasa tak nak. Which is, alamak dah nangis. Sebenarnya tu semua tu normal. And actually, bila you nak deal with emotion, one step at a time is better than nothing at all. Daripada you tak nak start langsung tau. And it's always going to be a journey. Even if Nebah tahu pasal emosi kan, tak adalah Nebah boleh handle sangat my emotion. Tapi bila you ada 3 tu kan, bila you aware, you boleh stop kejap, itu macam make a lot of difference. And kalau start kita ada banyak sangat practitioner ataupun terapis. How to say yes to EO yang kena guna means bau busuk. Oh, siapalah kat tapak kaki. Tapak kaki kan jauh dari hidung, tak adalah bau. Lepas dah sapu tu kan,
terus pakai stokin. Lepas tu yang tangan tu terus lah pergi letak benda lain. You know it's like think of it this way. You waktu kecil-kecil rasa susah tak nak bangun pergi sekolah, tapi mak akan bangunkan juga, suruh mandi and pergi sekolah. Macam mana dia punya struggle tu? Tapi lepas darjah 1 ataupun lepas tu you okay je kan bangun sendiri kan? Sama juga macam tu. It's like the new things yang you nak cuba selalu ada resistance. Tapi sebab kita nak tengok kita punya end goal kan. Macam I betul-betul nak kasih Abang Bun tu boleh makan balik benda yang banyak benda dia boleh makan tau kalau tak ada eczema. I nak sangat dia boleh makan benda tu. So I nampak dia punya end goal. So LLP 1 hari tak apalah, tak kisah. Sebab I nampak dia punya result. Macam tu lah cerita dia. Ya, betul-betul. LLP tu sangat-sangat versatile lah, like anything LLP memang so far lah I nampak lah, macam kalau fever LLP pun jalan. Kalau food poisoning macam Zaid dulu masa balik Sabah kan, awal-awal mungkin dia caught some bacteria lah, so he was having fever. Sampai je Sabah, lepas tu malam tu fever. So what I did is every 2 hours I LLP, and then alhamdulillah the next day demam dia dah hilang lah, then baru kita orang balik kampung semua tu. So LLP tu is really senang gila lah. So korang kena like always remember this protocol. So macam dia perasan kan, PKP ni anak pun dia macam kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. So Nebah tak tahu nak pakai LLP kan je dia orang semua. And I think sebab LLP ni kalau tengok Nurul punya sharing, dia ada different the wheel punya EO tu kan. Sebab dia macam cover all the different part of element macam tu lah. Nanti tu panggil Nurul lah kot LLP tu kan. Okay. Alright. Thank you so much, Nat. Ada apa-apa lagi tak soalan? Kalau nak yang part tu untuk beranak tu mungkin kena next time lah kot ni. Boleh. Sebab ada yang request tu dalam kat sini, ada yang request nak tahu macam mana kita guna EO untuk beranak, especially for trigger our contraction kan kalau dah akhir itu. So mungkin tu kita simpan untuk next session lah. Okay, so thank you so much again Nat for your sharing. Ni dah big day. Clarisage je. Clarisage, and kalau ada point dia, nanti Nebah share lah. Nanti you boleh PM Nebah kot. Liana, PM je Nebah. Nanti Nebah share the slide, tekan dekat mana, berapa banyak kali, that kind of stuff. Boleh je share. Alright, thank you so much Nat. Thank you so much everyone yang stay sampai akhir. Hopefully ilmu malam ni kita semua dapat manfaatkan lah. And sampaikan juga kepada our friends kan, our sisters, our siapa-siapa lah yang kita tahu yang mungkin tengah perlukan some oils or remedies for emotions and stuff. So thank you everyone. Have a good night. Amin. 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 TTC. Wait. Let me share something about TTC yang susah nak lekat ni. Sebab Nebah pun dulu susah nak lekat kan. Setiap kali susah nak lekat, setiap kali period bulan tu dia akan stress, which is dia tak ready lagi kalau you stress nampak you punya period. And what you can do is focus on you, I mean in term of release emosi, that emotion, and kena ada satu it takes me a long time juga tau untuk faham whatever ada kat kita, it's not ours. Tangan kita, mata kita, it's not kita punya pun. It's like benda pinjam sekejap. Macam let's say I rasa I am entitled sebab I kahwin, I cukup sifat, I am entitled to have a baby. Actually bila you fikir macam tu, it's a little bit wrong sebab at the end of the day, nothing is yours. Not even yourself, not even your husband, not even your mom. Bila-bila je dia boleh tarik kita punya big boss tu lah. So selagi
kita rasa everything is ours, selagi tu dia akan test kita supaya kita faham and kita let go of the control yang semua kena jadi kita punya. So yang tu antara benda yang bila I let go, tiba-tiba I macam maybe macam mana the word is, I don't know the word. Is it redha? Not redha to some extent, tapi Berserah. Is it? bukan berserah. Dia main? Dia macam mana nak cakap? Sekejap I ada satu buku ni tau, Miscarriage. I pernah baca pasal miscarriage. Dia ada kenapa. Nanti ni baca lah dekat sana kot. Tak jumpa pula. Salah eja kot. Okay, so macam what I can share is dalam 3 tahun ke 5 tahun juga I tak mengandung langsung. So imagine how I feel at that time. Sampai at one point it's like macam untuk tiap-tiap bulan rasa stres sebab nampak period, yang tu pun adalah bad experience for me. So sampai sampai period tu datang and I say, oh okay period, okay whatever. Bila you dapat masuk phase tu, bila you boleh terima benda tu, dia macam a whole new things open up lah for me lah waktu tu. Okay, jom kita okay, miscarriage. Apa buku ni cakap? Not ready for children, fear of childbirth and responsibility, unresolved family issue, a need of being soft and gentle and loving dengan diri sendiri. So it is possible yang the soul of the fetus is not ready to be born, or the body is it's too weak to survive. So maksudnya for me at that point of time, I rasa I tak sayang pun diri I tak sayang diri I good enough untuk I boleh mengandung and I ada anak untuk sayang anak I. So, to look it in that perspective. So if you tengah cuba nak conceive, you tanya balik diri you, ada tak unresolved family issues yang you rasa you tak boleh be yourself, ataupun you macam dah tak kenal dah diri you siapa, ataupun things yang betul-betul make you happy as you are. Benda tu helps a lot bila you jumpa balik. And bila you happy dengan whatever you have, trust me, things akan get better. Jom. Ya, 10 aja. Amin, betul. I strongly agree lah. It's not like berserah, tapi it's like bukan berserah, macam you berserahkan, you know, like let him plan for you. You just have to like do your stuff, like be positive, move on with your life and take care of yourself, and then the rest you just serahkan kepada big boss. Macam tu lah kan. So okay lah, kita pun dah 10:15, so thank you so much again to everyone. So siapa yang nak recording nanti, Amir akan share. Siapa yang tak sempat nak join nanti, I will share jugalah dekat CO and also M Oiler punya support group lah. Okay, so good night everyone. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye, Me. Bye. Thank you, Nat. Thank you.